Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد. Yang dihormati seluruh ahli kuasa masjid, para pegawai, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berada di dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini menjadi sebahagian daripada amalan yang akan tercatat di dalam buku amalan kebajikan kita. Yang mana insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan cara kita mencari ilmu ini juga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan menuju syurga. Seperti mana yang Nabi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari sesuatu ilmu, khususnya ilmu agama ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ikutkan jadual yang tercatat malam ni Ustaz Mukhtarijul. Kemudian Ustaz Mukhtarijul mungkin tak dapat. Pemain simpanan yang kedua ialah Ustaz Najih. Ustaz Najih pun tak dapat juga. Maka sayalah sebagai pemain simpanan yang ketiga. Tak tahulah pemain simpanan yang ketiga ni tak samalah dengan pemain hak sebenar tu. Kan kesebelasan utama tu tak samalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apalah kita sambung pengajian kita. Nak sambung hak Ustaz Mukhtariju tak boleh, tak mampu. Kita sambung hak kita lah tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian perbahasan kitab Minhajul Talibin. Ya, dalam kita mensyarahkan kitab Minhajul Talibin ini pada perbicaraan berkaitan dengan Kitabus Salah. Perbincangan berkaitan dengan sembahyang pada bab sifatis salah, bab sifat-sifat sembahyang. Yang mana dalam bab sifat sembahyang ini telah kita bicarakan sampai kepada rukun yang keenam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. Qala as-sadis kalau dalam bahasa Arab yang keenam. Kan kalau kita nak mengaji bahasa Arab, kita belajar wahid, ithnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Sittah tu 6. Cuma kalau kita nak kata satu ataupun dua ithnan, kalau yang kedua ats-tsani, salasah 3, yang ketiga ats-tsalis, khamsah 5, al-khamis yang kelima. Tapi kalau sittah 6, dia tak jadi as-sadis, dia jadi as-sadis. As-sadis yang keenam.
Baik, yang keenam tu apa dia? Yang keenam minal arkan, daripada rukun-rukun sembahyang. Kita tak payah bincang lah berkaitan dengan rukun tu apa dia pula. Rukun yang pertama, 2, 3 dah ulang banyak kali lah. Baik, rukun yang keenam daripada sembahyang itu ialah al-i'tidal. Apa i'tidal? I'tidal lah yang kita faham tu. Lau fin nafilah, walaupun di dalam sembahyang. Rukun yang keenam yang kata i'tidal ini tetap rukun yang walaupun di dalam sembahyang sunat. Kama sahahahu fi tahqiq li hadits al-musii salat. Seperti mana yang tercatat di dalam hadis tentang orang yang sembahyang dia tak sempurna. Kan ada seorang masuk sembahyang, Nabi lihat, kan bila Nabi lihat, Nabi kata ulang balik sembahyang kamu. Kan hadis tu selalu kita dengar. Dia pun ulang sampai ketiga kali. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh dah, takat ni je. Maka barulah Nabi SAW ajar tentang cara sembahyang yang betul. Maka hadis tersebutlah yang menceritakan tentang adanya i'tidal di dalam sembahyang. Baik. وأما ما حكاه في زيادة الرضا عن المتولي من أنه لو تركه في الركوع والسجود في النافلة ففي صحتها وجهان بناء على صلاتها مضطجعا مع القدرة على القيام لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح. Baik, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang lain yang mana kalau orang itu sembahyang meninggalkan i'tidal, lau tarakahu, meninggalkan i'tidal di dalam rukuk dan juga sujud di dalam solat nafilah itu, maka di dalam sahnya sembahyang itu ataupun tidak ada dua pandangan. Ia bergantung kepada jenis solatnya, sama ada dia solat secara berbaring beserta dengan qudrah alal qiyam ataupun tidak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ada dua pandangan. Ini dalam bab sembahyang orang yang sembahyang baring tadi. Ada orang yang sembahyang baring. Baring itu macam mana? Baring dalam keadaan dia mampu untuk berdiri. Kan sembahyang sunat ni macam mana? Sembahyang sunat ni ala kaifa mashi. Kita nak macam mana? Kalau kita nak sembahyang duduk, sembahyang sunat boleh. Tuan-tuan nak sembahyang baring, kan? Tapi sembahyang sunat, jangan sembahyang fardu. Kan lagi sembahyang subuh di rumah, sembahyang isyak nanti sembahyang sambil baring, tak boleh lah. Kita mampu berdiri. Ya, yang boleh sembahyang baring, sembahyang duduk kalau orang berdiri ni ialah sembahyang sunat. Maka kalau dia sembahyang sunat, maka itulah yang menjadi perbincangan. Sebab apa? Bila dia sembahyang dalam keadaan berbaring, sedangkan dia tak mampu untuk melaksanakan rukun i'tidal, dalam keadaan dia mampu berdiri, maka disitulah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang kata sah, ada yang kata tak boleh macam tu. Dia kena laksanakan, maknanya biar ada perbezaan di antara rukuk dan juga i'tidal dia di dalam perbuatan sembahyang tadi. Bagi ada beza. Kalau orang tu memang tak mampu, itu bab lain. Yang ni sememangnya orang yang mampu. Qa'iman, kata musannif rahimahullahu ta'ala, qa'iman. I'tidal ni macam mana? Berdiri. In kana qabla ruku'ihi kadzalik in qadara wa illa fayaudu lima kana alaihi aw yaf'al maqduru in ajaza. Maknanya dia berdiri itu balik macam mana? In kana qabla ruku'ihi, sekiranya berdiri itu sebelum rukuknya dia berdiri. Kalau sebelum rukuknya itu dia rukuk, kan? Sebelum rukuk tu apa dia? Sebelum rukuk itu dia berdiri, maka i'tidal itu ialah kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Kalau dia sembahyang tadi, dia sembahyang duduk, kan? Rukuk dia macam mana? Rukuk dia condong sikit, maka dia kembali kepada keadaan sebelum rukuk dia pada dia duduk tadi.
kembali kepada keadaan itu, maka itulah yang dipanggil i'tidal. In qadara, kalau dia mampu. Maknanya kalau dia mampu berdiri, berdirilah. Wa illa faya'ud. Kalau tak mampu, faya'ud lima kana alaihi. Kembali kepada apa yang ada atasnya. Au yaf'al maqduruhu in ajaza. Ataupun dia buat. Contohnya macam mana? Contohnya selepas dia rukuk, dia tak mampu nak berdiri. Tiba-tiba pinggang bunyi meletup, meletup. Sudah. Macam mana nak buat ni? Ni i'tidal. Tak boleh. Patah balik sakit, dia sakit balik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, i'tidal perlu tak? Perlu. Tapi dia buatlah keadaan yang dia mampu. Contohnya macam mana? Dia buatlah i'tidal bagi beza sikit dengan perbuatan rukuk dia tadi. Kalau kata dia tak boleh berdiri, dia duduklah. Tiba-tiba sakit lutut, nak bangun tu sakit lutut, maka dia duduk. Dengan duduk dia boleh i'tidal selepas daripada perbuatan rukuk dia tadi, sebelum dia sujud. Dia mesti buat. Sebab apa? Sebab ia adalah rukun, yang walaupun i'tidal itu merupakan rukun yang pendek, tetap kena buat. Sebab apa? Sebab kata musannif rahimahullah, yang walaupun i'tidal itu di dalam sembahyang sunat, tetap kena buat. Ya, bab hukum sembahyang, ni sunat, ni fardu, tu bab lain. Bab sempurna sembahyang, maka kena buat sempurna. Tak boleh oleh kerana sembahyang sunat buat lebih kurang, tak. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, mutmainnan, qa'iman mutmainnah. Berdiri dalam keadaan tama'ninah. Tama'ninah inilah yang jadi perbincangan panjangnya. Perbincangan panjang macam mana? Dalam rukun ditambah. Rukuk tama'ninah, i'tidal tama'ninah, sujud tama'ninah, duduk antara dua sujud tama'ninah, sujud lagi tama'ninah lagi. Tu yang jadi panjang tu. Perbincangan yang sampai 18 rukun tu. Sebab apa? Sebab diselitkan di antara rukun-rukun itu ada tama'ninah, tambah satu rukun lagi. Dalam ni dia selit sekali. Dalam kesempurnaan i'tidal itu dia letakkan tama'ninah. Maknanya dia menjadi kesempurnaan bagi sesuatu rukun. Yang walaupun tama'ninah tu memang wajib, tapi ia menjadi sebahagian daripada perbuatan dalam rukun sembahyang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, lima fi khabar. Yang ini pun sama juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an tama'ninah tu macam mana? Bi an tastaqirra a'dha'u ala ma kana qabla ruku'ihi bihaitsu yanfasilu irtifa'u an 'audihi ila ma kana. Iaitu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu dengan cara tastaqirra, istiqrar. Istiqrar i'dha'u. Maknanya anggota dia tetap. Tama'ninah ni dia tak boleh anggota kita duk bergerak. Yang ni pun kena jaga-jaga. Kita duk perhati tuan-tuan. Kita duk sembahyang, belakang tu kita tengok seorang-seorang. Ni tanggungjawab imam. Minta maaf tuan-tuan. Tanggungjawab imam yang diperuntukkan oleh Jaiz, kena perhatikan amalan beragama ahli qaryah, ahli jemaah dia. Ini tanggungjawab. Saya dah perhati tengok kan. Nak tegur direct kan, lagi kecil hati. Kan kita tegur dalam ni lah, harap-harap yang ditegur itu orang yang kena, yang buat tu tengoklah. Tak hadir dalam ni, tengok dalam Facebook. Kan? Macam mana? Bangun i'tidal itu tangan duk bergerak lagi, turun sujud dah. Biasa tak tengok tuan-tuan? Saya nak tunjuk contoh. Kalau yang hadir di sini boleh tengoklah. Yang dalam Facebook tak nampak. Dalam Facebook minta maaf lah. Baik, contoh. Yang biasa saya tengok lah tuan-tuan. Dia bangun daripada rukuk. Dia rukuk, Allahu Akbar, dia turun kan. Sami'allahu liman hamidah. Bisa tak tengok? Tak sempat i'tidal ni. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Tangan tak sempat. Dia mesti tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak
Berhenti anggota itu dengan kadar subhanallah. Sempat tak subhanallah tadi? Tak sempat subhanallah. Ya, tak sempat subhanallah pun. Berhenti tangan, berhenti anggota dulu. Barulah kita turun sujud. Kita bukan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi senang. Angkat kepala sikit dah turun sujud. Duduk antara sujud, angkat kepala sikit turun sujud kedua dah. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Bila kita bermazhab Syafi'i, caranya mesti ada tamakninah. Kalau nak buat mazhab Hanafi, senang buat mazhab Hanafi semua. Ambil semayang mazhab Hanafi, batal semayang pun semayang pun mazhab Hanafi. Ni dak berwuduk mazhab Syafi'i, semayang mazhab Syafi'i lah. Bagi sempurna lah tuan-tuan. Kalau kita mengaku kita ni bermazhab Syafi'i. Jadi cara kita bangun, sami'allahu liman hamidah, letak tangan dulu kadar subhanallah, baca rabbana lakal hamd tu. Bila baca rabbana lakal hamd, okey, turunlah. Maknanya lebih daripada kadar subhanallah kalau rabbana lakal hamd. Maknanya kita telah tamakninah di situ. Baik. Kena jaga elok ini. Yang ni kita dok perhati juga orang dok buat macam tu. Dok perhati. Sebelum ni bab rukuk, yang ni yang i'tidal. I'tidal ni pun ada juga yang dok buat. Sami'allahu liman hamidah. Turun terus. Dia ingat turun tangan tu sekali dengan turun sujud. Ada tuan-tuan. Turun tangan itu berhenti daripada kita buat benda yang sunat. Apa dah? Takbir, angkat tangan tu. Bukan takbir, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Pak letak. Okey, barulah mula tamakninah. Bukan sambil-sambil turun tu tamakninah. Tak. Yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni yang kita kena perbetul. Kita kena perbetul. Masyarakat kita ni kadang-kadang benda yang simple macam ni tak nampak. Hak kena perbetul tak nampak tuan-tuan. Kita duk kalut dengan benda-benda yang lain. Duk buat benda-benda karut. Dan ni duk kalut dengan apa tuan-tuan? Unboxing. Tahu tuan-tuan dah? Abang tahu? Abang ada handphone? Tak bisa tengok Facebook. Abang tahu unboxing by husband, tahu tak? Tahu kan? Tengok juga tu. Tak tengok, orang beritahu kan. Orang beritahu, kita tak tengok. Orang beritahu unboxing by husband. Allah dah kalut dengan orang dah buat benda pelik-pelik. Mengaji benda ni sembahyang tamakninah betul-betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar kita buat dengan cara yang betul, mengikut pandangan mazhab yang kita pegang. Ya, bila orang buat mazhab lain kita marah, tapi kita dalam masa yang sama kita buat ikut mazhab pun tak. Kita ni kada Syafi'i sungguh kita ni. Syafi'i totok orang kata. Tebal sangat ni, hangit Syafi'i kita ni. Tapi dalam masa yang sama kita pun tak ikut mazhab Syafi'i juga, duk buat cara lain dalam bab sembahyang. Sebab apa? Sebab caranya salah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala fi ar-radah wa'lam annahu tajibu at-tama'ninah fil i'tidal karruku'. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahawa sesungguhnya wajib tama'ninah itu di dalam i'tidal sama seperti mana rukuk. Walau raka'a, terus, walau raka'a an qiyamin fasaqata an ruku'ihi qabla at-tama'ninah fihi 'ada wujuban ilaihi wa tma'anna summa i'tadala. Yang ni yang kata wajib tama'ninah tu kadarnya macam mana, sampai peringkat yang macam mana. Katakanlah seseorang itu rukuk, selepas qiyam dia pun rukuk kan, lepas qiyam dia pun rukuk. Bila dia rukuk, tiba-tiba tuan-tuan, tadi baru ambil booster, katakanlah baru ambil booster, pening kepala tuan-tuan, fasaqata an ruku'ihi qabla at-tama'ninah, tiba-tiba terjatuh tuan-tuan, pening macam mana, gelap mata, terjatuh. Tak sempat pingsan, tapi dia pening, jatuh bawah terus. Ada wujuban. Rukuk tadi tak sempat tamakninah lagi. Tak sempat tamakninah, tak sempat. Rukuk tadi tak sempat tamakninah. Baru duduk jatuh terus. Maka hendaklah dia kembali balik. Kembali apa dah? Kembali wujuban ilaihi ay ila rukuk. Kembali kepada rukuk. Bangun balik, kembali pada rukuk. Jangan duk tengok orang. Kena buat apa? Jangan dia tengok orang. Bangun terus. Bangun apa? Bangun rukuk. Bangun kepada rukuk. Watma'anna.
dan hendaklah dia tamakninah dulu. Sebab apa? Dalam rukuk juga wajib tamakninah. Kemudian summa i'tadala. Selepas itu hendaklah dia i'tidal. Baik. Kemudian au saqata anhu, ataupun dia jatuh daripada rukuk, ba'daha ay ba'da tamakninah. Jatuh daripada rukuk itu selepas apa? Selepas tamakninah. Tamakninah di mana? Tamakninah di dalam rukuk. Allahu Akbar, tamakninah. Tiba-tiba jatuh. Maka hendaklah nahadha mu'tadilah. Bangun terus dalam keadaan i'tidal. Bezanya apa dia? Bezanya yang tadi tak sempat tamakninah dalam rukuk. Bila tak sempat, dia turun tapi tak sempat tamakninah. Dia hendaklah kembali kepada rukuk, sempurnakan rukuk dan juga tamakninah dulu. Hak ni dia jatuh dah sempat tamakninah. Bila sempat tamakninah, itu tanda dah sempurna perbuatan rukuk itu. Maka nak kembali ke atas macam mana? Adakah kembali pada rukuk? Tidak, kembali kepada i'tidal. Kembali kepada i'tidal, nahadha mu'tadilah. Terus bangkit dalam keadaan i'tidal terus. Summa sajadah. Kemudian selepas itu, selepas selesai i'tidal, tamakninah, kemudian turun sujud. Wa in sajada. Dan sekiranya dia sujud. Sekiranya dia sujud. Ada orang kata tak dengar lah pula. Macam okey, tak tahu, tak dengar lagi, tak payahlah. Kat mana tu? Wa in sajada summa syakka hal tamma i'tidaluhu i'tadala wujuban summa sajada. Baik. Sekiranya dia telah sujud. I'tidal tadi, selepas i'tidal turun sujud. Wa in sajada, sekiranya dia tahu sujud, kemudian summa syakka, tengah turun sujud tadi, syak apa dia? Syak adakah dia telah sempurna i'tidalnya tadi ataupun tidak. Sempurna tu macam mana? Dah tadi dia bangun i'tidal tadi, qiyam betul, adakah tamakninah dah tadi? Kan setengah orang bila nak berubah ni, bila nak ubah daripada perbuatan sebelum ni yang tak ada tamakninah, dia pun sami Allahu liman hamdah, turun sujud. Tadi ngaji dah, buat macam yang ngaji tadi dah, ataupun dia buat perbuatan yang lama, maka i'tadala wujuban summa sajadah, maka hendaklah dia ni i'tidal kembali. I'tidal kembali. Macam mana i'tidal kembali? Bangun balik. Daripada sujud tadi, bangun balik. Jangan rasa pelik. Bangun balik. Kan, bangun balik, kemudian lepas tu turun balik. Dalam keadaan benda ni wajib. Wajib kita ni bangun balik. Baik. Dia tak boleh. Tak apalah. Terus sembahyang dah tak boleh. Kena bangun balik. Sebab syak tadi. Wala yaqsid ghairah, dan tak boleh dia qasad yang lain. Apa dia qasad yang lain? Qasad dia buat ni mesti ada qasad, tujuan matlamat dia i'tidal tersebut, tak boleh dia qasad sebab lain. Bangun untuk i'tidal itu, bangun daripada rukuk itu dengan sebab yang lain. Contoh, falau rafa'a faz'an, kalau dia bangkit dalam keadaan faza'. Apa faza'? Terkejut, takut. Bi fathiz zai ala annahu masdar maf'ulun li ajlih. Dengan difathahkan huruf zai. Maknanya apa dia? Kerana ai khaufan, kerana takut. Takut, terkejut, tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba ular lalu rukuk tadi, ular lalu ke depan. Ular pelik sangat. Jenis yang takut kucing. Takut kucing. Orang lelaki pun ada juga jenis takut kucing, orang perempuan pun ada juga. Tengah sembahyang, kucing lalu. Kucing melintah ke depan. Terkejut dia. Kawan ni dah jenis takut dengan kucing.
terbangkit, tengah rukuk terbangkit. Bila terbangkit macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bangkit dia tadi itu tidak dikira sebagai i'tidal. Faz'an min syai'in lam yakfi. Min syai'in kahayatin, seperti mana ular, maka tidak yakfi, tidak memadai raf'uhu lidzalik an raf'is salah. Tak dikira bangunnya itu bangun daripada rukuk untuk i'tidal. Sebab apa? Sebab qasadnya qasad benda yang lain. Mesti dia buat itu qasad untuk i'tidal. Tak boleh qasad dengan sebab benda-benda yang lain. Lenguh pinggang ada. Bangun itu contohnya dia ni nak terjatuh. Nak terjatuh, rukuk nak terjatuh tu pun bangun terus. Tak boleh. Kena ada qasad. Duduk rukuk, bangun i'tidal dengan tujuan untuk i'tidal. Yang tu selesai. Kemudian ngaji mudah-mudah ya tuan-tuan. I'tidal lama dah buat. Cuma ada kenapa betul juga, sikit-sikit sebanyak. Wa yusannu raf'u yadayhi. Dan disunatkan angkat kedua tangannya. Kama sabaqa fi takbiratil ihram, seperti mana yang telah terdahulu di dalam perbicaraan takbiratul ihram. Kan takbiratul ihram angkat kedua tangannya juga. Takbiratul ihram yang takbirnya ialah lafaz, angkat tangan itu sunat. Ya, kena ingat, pegang betul-betul di situ. Bagi kunci betul-betul. Lagi orang tanya, mana yang kata rukun? Takbiratul ihram mana tanya? Ni angkat tangan. Oh, angkat tangan tu sunat. Yang takbir itu apa dia? Takbir itu lafaz itu. Itu yang rukun. Yang angkat tangan itu sunat. Maka angkat dua tangan itu ma'abtidai raf'i ra'sihi, beserta dengan angkat kepala. Yang ni yang kenapa betul tu? Yang kata mengaji-mengaji ni. Mengaji-mengaji ni macam mana? Kita nak perbetul yang sikit-sikit macam ni. Biasa tengok tak? Orang bangkit i'tidal tapi dia angkat tangan lewat. Sami'allahu liman hamidah, baru dia angkat tangan. Biasa kan? Dalam kitab sebut macam mana? Dalam kitab sebut ialah angkat kepala beserta dengan angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Yang dia angkat kemudian tu sebab apa? Diambil di mana? Kalau dalam kitab ni disebutkan bahawa angkat kepala ma'abtidai raf'i ra'sihi, beserta dengan angkat kepalanya minar ruku'. Daripada rukuk, angkat kepala daripada rukuk, bi an yakuna ibtida'u raf'ihima ma'abtidai raf'ihi, bersama dengan mula angkat kedua tangannya itu beserta dengan angkat kepalanya, ay rafa'i ra'sih. Angkat tangan itu beserta dengan angkat tangan. Jangan. Contoh lagi. Jangan. Bangunnya kan. Sami'allahu liman hamidah. Bawa angkat tangan. Kita tak katalah sampai peringkat batas sembahyang, tapi tak kena dengan seperti mana yang sepatutnya. Sepatutnya ialah bangun sami'allahu liman hamidah, angkat beserta dengan angkat kepala. Baik. Qailan fi raf'ihi ila al-i'tidal sami'allahu liman hamidah. Sambil-sambil kata qailan, dalam keadaan dia berkata fi raf'ihi ila al-i'tidal, ketika di dalam mengangkatnya kepada i'tidal tadi. Maknanya beserta, bukan atas barulah sami'allah dah diri tegak barulah sami'allahu liman hamidah pun tak kena juga. Fi raf'ihi ila al-i'tidal, bukan dia kata ba'da al-i'tidal dah. Yang kata sami'allah tu bila dalam keadaan dia bangun tu dia kata sami'allahu liman hamidah, bukan angkat kepala
Sami'allahu liman hamidah. Salah. Ataupun dia angkat tangan, betul dah. Baru sebut Sami'allahu liman hamidah, pun tak betul juga. Dia kena berserta semua. Bangun, angkat kepala sambil angkat tangan, sambil sebut qailan, hala kaunihi qailan, dalam keadaan dia menyebutkan Sami'allahu liman hamidah. Itu caranya. Ay taqabbala minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Lama dah disebut ni. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Apa bang? Sami'allahu liman hamidah mengaji banyak ni bang. Boleh maghrib tak hari dia nampak ni. Takkan Sami'allahu liman hamidah tak boleh lagi. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Apa Allah mendengar apa? Allah mendengar liman hamidah, orang yang memujinya. Liman bagi sesiapa, hamidahu orang yang memujinya. Apa maksud dia? Maksudnya taqabbala minhu hamdahu, Allah Ta'ala menerima pujiannya, wa jazahu alaihi, dan memberi balasan baik ke atas orang yang memujinya. Itu tafsiran dia. Waqila, dan dikatakan maknanya ghafara lahu, keampunan untuknya. Rawahu Syaikhan, benda ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz macam mana? Sami'allahu liman hamidah. Ayat ni berserta dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Kalau kita rujuk dalam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang bicarakan berkaitan dengan sallu kama raaitumuni usalli, ada disebutkan lafaz sami'allahu liman hamidah. Dalam tu ada hadis tu. Mengajilah hadis tu. Bukalah pula Bukhari dan Muslim. Nak panjang lagi. Ini kita ambil ialah berkaitan intipati. Dah ada intipati dah. Nak mengaji besar lagi, nak mengaji dengan dalil. Ustaz, apa dalil bacaan Sami'allahu liman hamidah? Buka dalam Bukhari dan Muslim. Buka hadis berapa, syarahnya macam mana. Itu lebih detail. Walau qala, dan sekiranya dia berkata man hamidallahu sami'alahu, sesiapa yang muji Allah, Allah Ta'ala dengar baginya. Kafa, boleh baca macam tu. Kerana apa? Fi ta'diyati asli sunnah, kerana dia telah melakukan asal benda tu sunat. Li'annahu ata bil lafzi wal ma'na, kerana dia telah mendatangkan dengan lafaz. Lafaznya ada dan juga maknanya pun ada. Kan maknanya apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Apa maksud dia? Iaitu siapa yang memuji Allah, Allah Ta'ala dengar. Betul tak? Betul lah. Maka kalau kita nak kata man hamidallah sami'alah, katakanlah malam ni nak buat pelik sikit, Tok Imam baca man hamidallah sami'alah, tuan-tuan agak-agak macam mana? Menderu subhanallah. Subhanallah. Sebab apa? Benda pelik pada orang, tak pernah buat ustaz ni. Awak ni kok mana bid'ah, kok mana sesat ni. Yang ni kena report jais ni. Man hamidallah sami'alah. Buka dalam kitab. Boleh tak? Boleh. Tapi kita tak buat lah tuan-tuan. Kita biasa sami'allahu liman hamidah. Berbeza dengan lafaz akbarullah. Kan dulu kita mengaji lafaz takbir Allahu Akbar. Ngaji tak? Lafaz takbir Allahu Akbar, itu lafaz. Ataupun Allahul Akbar pun boleh juga. Allahu Akbar boleh, Allahul Akbar pun boleh. Tetapi kalau Akbarullah tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab maknanya berbeza. Lakin tertib afdal. Akan tetapi yang tertib itu lebih afdal. Mana tertib lebih afdal? Sami'allahu liman hamidah itu lebih afdal untuk kita buat ataupun untuk kita baca di dalam sembahyang kita, kerana itu tertib. Wa sawa'un fi dzalikal imam wa ghairuhu, maka bacaan ini bukan hanya untuk imam,
ia juga merupakan bacaan untuk makmum. Ini kena faham, ingat betul-betul ni. Dalam mazhab Syafi'i, bacaan sami'allahu liman hamidah, yang ni bacaan imam dan juga makmum. Sawa'un fi dzalika al-imam wa ghairuhu. Wa amma khabaru, adapun khabar hadis, idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Ada hadis yang demikian. Hadis yang demikian yang mana maksudnya, apabila kamu mendengar imam baca sami'allahu liman hamidah, apabila telah berkata sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana lakal hamd, katakanlah oleh kamu. Mana ramai perintah tersebut. Fa ma'nahu, maka maknanya apa dah? Qulu zalika, maka katakanlah yang demikian itu, ma'a ma alimtumuhu min ala alimtumuhu man sami'allahu liman hamidah, beserta dengan kamu mengetahuinya, iaitu man sami'allah liman hamidah, barang siapa yang orang yang didengar oleh Allah Ta'ala, mendengar orang yang telah memujinya. Itu maksud dia. Bukan kata mesti kalau imam baca barulah kita baca rabbana lakal hamd. Tidak, bukan kata maksudnya macam tu. Li'ilmihim biqaulihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik, ada penerangan lagi macam mana. Wa inna ma khassa rabbana lakal hamd bidzikri li'annahum kanu la yasma'unahu ghaliban wa yasma'una sami'allahu liman hamidah. Dan hanya senya terkhusus lafaz apa? Lafaz rabbana lakal hamdu itu untuk zikir. Zikir mana? Zikir ketika i'tidal, bukan lafaz untuk irtifa', bukan lafaz untuk bangun, bukan zikir ketika bangun. Zikir rabbana lakal hamdu itu bila mana telah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, maka kita membaca rabbana lakal hamd. Ya, itu zikir ketika i'tidal, bukan zikir beserta dengan bangun daripada rukuk. Tidak. Kerana mereka la yasma'unahu ghaliban, kerana mereka tidak mendengarnya kebiasaannya. Wa yasma'una sami'allahu liman hamidah. Wa yusannu al-jahru biha lil imam wal muballigh, dan disunatkan menjaharkan dengannya. Apa dengannya? Dengan lafaz sami'allahu liman hamidah tadi bagi imam dan juga muballigh. Yang ni kena tengok. Kita dalam mazhab Syafi'i ini cara dia. Disebutkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, caranya sami'allahu liman hamidah. Kalau ada muballigh, tahu kan muballigh kan? Kan biasa kita pergi masjid-masjid besar, macam mana buat? Sami'allahu liman hamidah imam. Maka yang muballigh tadi pun kena ulang sami'allahu liman hamidah, bukan lafaz rabbana lakal hamd. Yang kena jahar ialah lafaz sami'allahu liman hamidah. Kuat muballigh itu sekiranya berhajat kepadanya. Li'annahu zikrun tiqal, kerana zikir, kerana lafaz sami'allahu liman hamidah itulah merupakan zikir perpindahan. Macam Allahu Akbar lah, zikir perpindahan daripada rukuk kepada i'tidal ialah sami'allahu liman hamidah. Itulah yang dibaca. Wala yajhar biqaulihi rabbana lakal hamd, maka tidak dijaharkan dengan lafaz rabbana lakal hamd, li'annahu dzikrur raf'i falam yujhar bihi kat tasbih wa ghairihi. Kerana tidak dijaharkan dengan lafaz rabbana lakal hamd itu kerana ia merupakan zikir ketika mana i'tidal tadi, maka tidak dijaharkan dengannya. Seperti apa? Seperti tasbih. Kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kita kuat tak? Tak kuat. Sebab apa? Itu merupakan zikir. Zikir ketika mana duduk dalam i'tidal ialah rabbana lakal hamd. Zikir ketika rukuk subhana rabbiyal azim.
Zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Yang tu kita kuat tak? Tak kuat. Yang kita kuat Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Baik. Wa qad 'ammat al-balwa bil jahri bihi wa tarkal jahri bit tasmi'. Yang ni dia kata telah tersebar menyeluruh. Ya. Al-balwa bil jahri, dengan cara orang menjaharkan apa dia? Menjaharkan lafaz sami'allahu liman hamidah. Kan? Bil jahri bihi. Bukan dengan sami'allah, dengan rabbana lakal hamd. Orang jahar rabbana lakal hamd. Biasa tak? Kita nak turun Mekah. Mekah tu mazhab lain. Kalau tengoklah mazhab lain macam mana. Kita mazhab kita Syafi'i, sami'allahu liman hamidah. Mubalik pun sami'allahu liman hamidah. Jangan duk turun Mekah Madinah. Sami'allahu liman hamidah Mekah Madinah. Mubalik rabbana lakal hamd. Kan? Bisa kan? Itu yang mubalik sana. Mubalik kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita menjaharkan dengan lafaz sami'allahu liman hamidah. Jangan duk turut semua. Kita ni asal kata Mekah Madinah turut semua. Turut semua. Jangan turut semua. Takut lagi bergaduh tak kena dengan amalan di tempat kita yang bermazhab Syafi'i. Baik. Wa tarkal jahri bit tasmi', dan meninggalkan jahar dengan sami'allahu liman hamidah, lianna aktsaral a'immah wal muadzinin saru jahalatan bi sunnati sayyidil mursalin. Kerana kebanyakan imam-imam dan juga bilal-bilal ini dah jadi jahil. Marah sungguh ni Tok Guru ni, Tuan Syekh ni jahil sangat dengan sunnah yang sebenar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah dia ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, fa idzan tasaba, apabila dia telah tegak, arsala yadaihi, maka hendaklah dia lepaskan kedua tangannya. Dalam mazhab kita Syafi'i, i'tidal, bila i'tidal kita lepaskan tangan, jangan duk pegang macam qiyam. Kita bermazhab Syafi'i, tengok orang Arab tu dia qiyam, dia sami'allahu liman hamidah, dia buh tangan balik. Itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang kita sami'allahu liman hamidah, lepas, arsala yadaihi, lepas tangan. Ya, lepas tangan. Jangan duk turut orang. Tangan orang pusing waktu tasyahud ikut sebab nampak Tok Syekh itu duk turut orang apa mengajilah. Macam mana cara betul? Orang i'tidal, bangun i'tidal, buh balik tangan, itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita lepas tangan. Wa qala kullu min al-imam wal munfarid wal ma'mum sirra, dan berkata imam dan juga orang yang sembahyang seorang serta makmum secara sir, secara perlahan. Apa dia kata? Rabbana lakal hamd. Bacalah Rabbana lakal hamd. Ya, ini amalan Nabi SAW yang disarankan oleh Nabi. Ini lafaz dia, Rabbana lakal hamdu. Baik, au Rabbana walakal hamdu, boleh tambah waw. Tadi Rabbana lakal hamd, ataupun boleh baca Rabbana walakal hamdu pun boleh juga. Tengok yang kita baca mana. Saya baca cara lain, cara mana? Tengok betul-betul. Yang kitab sebut Rabbana lakal hamdu, satu. Yang kedua Rabbana walakal hamdu pun boleh. Au Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh tak? Boleh juga. Tiga. Au walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu pun boleh juga. Tadi Allahumma Rabbana lakal hamdu, ataupun Allahumma Rabbana walakal hamdu, ataupun walakal hamdu Rabbana pun boleh juga. Tadi Rabbana lakal hamdu, jadi kita baca walakal hamdu Rabbana pun boleh juga. Au alhamdu li Rabbina pun boleh juga. Pilihlah yang mana satu yang rasa selesa. Nak buat setiap satu rakaat lain-lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh buat. Wal awwal aula li wurudis sunnah bihi,
Yang pertama tadi lebih aula, lebih afdal, lebih utama kerana adanya hadis Nabi SAW menerangkan perkara yang demikian. Wallahu a'lam. Masuk waktu Isyak, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas solat Isyak nanti kita akan ada sedikit tahlil ringkas insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.